Sebab tu dalam surah Mukmin Allah wak mari satu soalan. Pada hari kiamat nanti Allah akan mengajukan soalan ni dengan herdikannya, berkata limanil mulkul yaum. Siapa raja ini? Siapa berani jawab? Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulk al-yaum. Siapa raja? Hari ni ramai orang jawab dia kan? Dia raja. Betul tak? Di Selangor pernah berlaku kes seorang penceramah sebut dalam kuliah, raja akan mati, Perdana Menteri akan mati. Ada orang dengar kuliah dia buat report polis. Siapa tahap tu tuan-tuan? Ni berlaku, lokasi dirahsiakan. Kisah benar berlaku di Selangor. Nasib baik pegawai polis tu waras. Ditanya balik, lepas tu raja tak mati. Mujur kan. Maka report ni ditolak. Bodoh terlajak buat report. Sebut raja mati dianggap salah dan khianat terhadap kedaulatan raja. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serupa saja Allah akan tanya belaka Firaun akan ditanya oleh Allah limanil mulk. Haman akan ditanya, Abu Lahab ditanya, Abu Jahal ditanya, Namrud ditanya. Marilah setiap raja-raja hak jahat atas dunia ni limanil mulk. Siapa hari ni? Allah. Tak ada orang boleh jawab. Maka Allah sambung lillahil wahidil. Tengok dia tutup dengan apa? Qahhar. Gagah je tak kita? Tak. Hari ni dia biar. Dia biar. Dia wisa kursi biar. Betul tak? Ada hak nama kota Anggerik. Betul tak? Betul tak ni? Ada hak nama Paya Jaras. Betul tak? Ada hak nama macam-macam lah. Luah ke kursi tu? Tak. Sempit tu dia biar. Maka boleh kursi tu di saat Allah peringat bahawa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Atas dunia Allah ayat dah, aku ni luah. Dah tak akal tu kan? Tak akal. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Kita baca semua ayat ni tapi tak ada khabar. Maka hari tu Allah tanya limanil mulk. Siapa? Sebab tu bila kita baca Yasin tuan-tuan, siapa ke ayat ni cuba kita berhenti sekejap. Ayat mana? Ayat mana tuan-tuan? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sebelum kita bertemu Allah pada hari kiamat, sebenarnya kita telah mendengar beberapa herdikan Allah Subhanahu wa taala, antaranya wamtazul yauma. Rasakanlah kamu pada hari ini beza bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu terlalu kondusif hidup atas dunia. Ni ayat kita baca semua dalam surah Yasin. Ini adalah suatu herdikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang tuan-tuan, macam kita sebut semua, ayat ni kita pergi baca tepi orang mati. Bila dia terbujur kaku pun kita baca ayat ni. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kita hak sedar ni sepatutnya insaf. Kerana kelak kita akan bertemu saat ni Allah tanya limanil mulkul yaum. Siapa raja pada hari ni? Hari ni kita berkuasa, macam-macam pesan kita buat. Hari tu tidak ada lagi sebab lil wahidil qahhar. Lillahil wahidil qahhar. Dia adalah bagi Allah Tuhan yang satu yang maha memaksa. Gagah kuat lagu mana pun
Allah memaksa kita masuk ke dalam neraka. Khudhuhu faghulluh, tangkaplah dan garilah tangannya di lehernya. Summal jahima salluh, lemparkanlah ia ke dalam neraka jahannam. Allah sebut di dalam Al-Quran. Hari ni kita guna kalimah tu, khudhuhu faghulluh. Ingat saya selapan ni, masa Ustaz Ridwan Rahmat tengah ceramah tu, ada orang pusing gari kat belakang. Tuan-tuan ngadap pada penceramah tak nampak. Penceramah ngadap belakang. Boleh faham? Maka Ibrahim kata ke ayah dia, saya tahu ayah. Kau ayat kepada orang ramai, saya mari kuliah, saya faham tafsir, saya mendengar hadis bagaimana ia dibahas, maka saya dapati bahawa hidup bukan hanya untuk memperolehi berim, tapi lebih besar daripada itu ialah Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Surah Al-Hajj. Tak ada bakal-bakal calon sini. Ada. Wa atau az-zakah. Allah sebut seorang yang diberi kuasa oleh Allah di atas dunia, adakah ia memberi makan orang? Tak. Aqamus salah, dia kena mendirikan sembahyang, menyeru kaumnya mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Mengapa Allah sebut zakat dan sembahyang? Nabi pernah berkata, mana-mana raja yang menyeru kepada salat dan sembahyang, dia akan berjaya. Kerana salat adalah simbol menghubungkan manusia dengan Allah Ta'ala. Ini tanggungjawab raja. Dan zakat adalah simbol hubungan manusia dengan manusia. Setakat boleh beri Allah. Mutu 4 bulan dah tak naik, dia pun pergi tukar tayar sebab baru boleh beri 500 ya. Minyak hitam semua sekali habis 350. Balik rumah boleh buat naik surah 3 kali, beli beras supik gula 45 kilo habis 500. Lepas 2 minggu siapa surat daripada LHDN, rupanya tak bayar, ada 3,000 lagi, tunggakan cukai pendapatan. Boleh faham ya tuan-tuan? Rupanya dulu masa kerja tak bayar, maka rupa-rupanya hikmah dapat duit 500 repair motor untuk laku dijual semula dengan harga 3,000, bayar hutang LHDN. Berlaku. Bukan memberi 500 dan 500 serta beberapa jenis janji, layak untuk berkata pada hari ini kerajaan telah berjaya melaksanakan maqasid syar'iyah. Dengar tak minggu lepas? Tak dengar? Oh berat. Kan patut Ustaz Fatul Bari barah kan. Kena dengar ucapan pemimpin. Sebab Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Dosa tuan-tuan. Ustaz Fatul Bahri kata inilah salah satu bentuk apa dah? Khawarij. Sudah Khawarij, halal darahnya di sisi Islam. Kena dengar. Untuk apa dengar? Melihat mukjizat Quran. Boleh faham? Apa mukjizat Quran? Manusia pada satu tahap dialah rasa dirinya tu Tuhan yang boleh menyelesaikan semua masalah manusia dan menuntut pergantungan orang ramai kepadanya. Padahal tiap-tiap hari dia sendiri baca, dan orang ramai baca Allahu As-Samad, Tuhanlah tempat bergantung. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beritahu mereka, saya boleh pimpin sebab saya telah mendapat petunjuk. Ya abati,
La ta'budu syaitan. Wahai ayah, cukuplah kamu menyembah syaitan. Sebut tuan-tuan. Balik rumah, ya abati, wahai ayah, cukuplah mengundi UMNO. Sebut direct. Perkataan itu saya sebut tadi, tuan-tuan kena terjemah. Kan? Supaya dia menjadi suatu, orang panggil, skrip yang diberi berkat. Ulama sebut, siapa bercakap dengan lahjah Quran, menjadikan Quran sebagai salah satu bentuk ucapan kita, kata-kata itu mendapat berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya abati la ta'budi syaitan. Ayah, cukuplah sembah setan hari ini. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Kerana setan itu adalah musuh yang sangat terang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Wahai ayah, kerana apa saya menyeru begini? Sebab saya takut suatu hari ayah akan dicengkam oleh api neraka. Hadis tak dicerita, tak kala ayah Ibrahim melihat neraka, maka wa ala wajhi azar qataratun wa ghabaratun, maka mukanya menjadi hitam legam kerana terlalu takut dan kecewa di atas apa yang akan dikenakan kepadanya. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni panjang lagi, cuma kita nak berhenti sini dulu, nak tengok lagu mana mukaddimahnya daripada Quran Al-Karim. Tengok ni berlaku. Ibrahim pujuk belaka dah dulu. Jangan ayah, kelak kamu akan disentuh oleh api neraka. Maka Quran memperingatkan kita supaya kita peringat mak ayah kita gitu. Kerana Allah sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, kerana kelak kamu akan dijilat, kamu akan disentuh, kamu akan dicengkam oleh api neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Hak jenis masuk neraka dak pasal-pasal ni. Semayang puasa comel tapi cenderung pada zalim. Ada ke tak kes ni pernah berlaku dalam sejarah? Ada. Dekat mana? Bacalah Quran, kita akan jumpa satu kisah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum. Allah kata orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan dia melakukan kezaliman ke atas dirinya sendiri. Siapa ni tuan-tuan? Mereka ini ialah orang-orang beriman yang tidak sanggup berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebab mereka terlalu takut dengan setiap, orang panggil, ugutan yang dikeluarkan oleh kerajaan Makkah. Ikut Muhammad, harta dirampas. Ikut Muhammad, keluarga tidak akan ada lagi jaminan. Maka ramai yang tidak sanggup berhijrah ke Madinah. Kesannya Allah sebut orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan berdosa, kata Allah Ta'ala, berdosa. Apa berlaku? Malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, mengapa kamu mati dalam keadaan begini? Mengapa kamu mati dalam keadaan begini? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kami adalah orang-orang yang terlalu dhaif di atas muka bumi. Kami tak mampu. Kami tidak ada kekuatan. Orang lain boleh.